Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, dengar tak? Dengar. Dengar Okey. Okey, pagi ni actually ni permintaan Prof Dekan nak macam mana kita nak ubah projek sarjana muda tu kepada jurnal artikel. Masa tu ada perbincangan dengan Dekan 2 minggu lepas ni. So actually idea ni dapat daripada bila bulan 8 itu, bulan 7 ke bulan 8 itu, 2 paper yang saya hantar ke Q1 dengan Q2 reject tau. Reject, so saya kena buat plan backup lah untuk cover paper-paper yang reject tu. So paper reject tu biar dia still ke arah Q1 dengan Q2, ke arah QQ ni lah. So saya kena cari benda lain untuk terbit dalam jurnal Scopus, SK ataupun MySite. Okay, so tiba-tiba saya teringat kita ada banyak thesis student yang thesis projek tahun akhir yang saya rasa agak berkualiti jugalah. So, yang kita boleh ubah dia jadi projek sarjana, boleh ubah kepada artikel kepada artikel jurnal. Okey, saya tunjuk. Okey ni contoh senarai yang saya ambil ni semua ni. Nampak kan skrin kan, Dr. Katim semua kan? Nampak. Okey. Ni semua actually thesis student saya ambil daripada tahun 2017. 2016 ke 2017. Saya lebih kurang satu sem ada 4 orang pelajar. So inilah yang daripada ni 4 dah terbit Scopus Scopus, MySite, SK lagi satu. So dah terbit dalam 5 jurnal dalam masa 3 bulan ni, dah bulan 8, 9, 10. Ya. So actually apa saya buat kan? Okey. Contohlah. Thesis student ni dia dalam bahasa Melayu kan. So macam mana kita nak tukar dia dalam bahasa Inggeris dalam masa yang singkat. Kalau kita nak upah translator, masa yang diperlukan agak lambat. Kemudian kos dia tinggi Saya tanya pun dekat, kalau 6,000 perkataan tu dekat ribu-ribu lah juga harga dia. Okey. So saya ambil contoh satu Okey. Okey, ini dalam proses selain daripada saya nak tukar artikel ni dalam proses permohonan IP ni nanti bengkel saya pukul 11 nanti. Okey, contoh kita ada thesis student PTA. Okey. Saya tunjuk contoh Okey. Okey. Okey, ni tajuk dia aplikasi pembelajaran perkembangan bayi menggunakan augmentasi reality mudah alih. Okey, sebenarnya kita boleh je nak hantar jurnal, nak jadikan dia jurnal bahasa Melayu. Cuma kebanyakan jurnal bahasa Melayu ni yang di indeks Scopus kurang tapi MySite banyak. Boleh check dekat website MyCC kita Okey, kat sini kita boleh tengok jurnal yang di indeks oleh MySite Kalau kita tengok dalam kita punya SPPU tu, MySite punya jurnal 0.5, Scopus 0.6. Dia beza 0.01 je Ya betul 0.01 je. So 0.1. 0.1. Sorry. So kalau kita nak hantar MySite pun tak ada masalah sebenarnya untuk banyakkan kita punya penerbitan.
selain daripada kita target jurnal high impact tu Q1, Q2 sampai Q4 Okey, so kalau boleh check dekat MySite punya website ni, jurnal-jurnal yang diindeks oleh MySite Jangan dia actually ada dua, satu MySite, satu MyCC. Yang MyCC tu belum tentu diindeks dalam MySite So sebelum hantar tu check dulu dia diindeks oleh MySite atau tidak. Okey, balik pada katakan saya ni tesis dalam bahasa Melayu. Katakan saya nak translate dia dalam bahasa Inggeris. Apa yang saya buat, saya guna Google Translate tapi yang guna dokumen online maksudnya dia terus translate satu dokumen. Kita tak payah buat satu-satu lah, copy kemudian paste dekat Google Translate tu. Okey, actually benda ni saya rasa kalau kita sendiri punya pelajar kita yang punya tesis, saya rasa tak ada masalah. Dengan syarat kita letak sekali nama student tu dalam jurnal yang kita akan terbitkan nanti. Jangan kita ambil pula tesis, katakan saya ambil tesis pelajar Dr. Katim, saya translate, lepas tu saya letak nama saya, nama Dr. Katim saya abaikan. Tu tak beretika. Okey. So apa saya buat? Okey. Untuk memudahkan sekejap ni. Sorry. Translate dokumen online. Okey, selalu saya ambil yang ni free online translator ni. Okey, dekat sini dia macam tricky sikit Mula pun saya tengok, saya pergi klik ni saya tak dapat. So dia rupanya dekat sini, kena pergi bawah sikit. Laptop saya slow. Muhammad Anik slow sikit Okay, translate now. Slow sikit Okay, sorry kalau ada dengar bunyi-bunyi tu, kerja dari rumah Saya rasa ramai juga yang dah tahu benda ni, saya cuma nak, ada yang tak tahu saya nak tunjuk balik. Okey, upload file. Okey, sorry, sekejap, journal. Ni yang, ni saya, tapi ni saya target 2021 punya paper Okey, baby ni okey. Dia akan detect language apa Kalau tengok kat sini dia akan detect Malay lah. Oh lama, sorry. Sekejap. Okey, sekejap belum selesai lagi. Sekejap saya buat balik Sekejap. Masalah pula ni. Sekejap Mesti online ke? Online. Okey. Tak, saya ingat internet putus ke? Okey. Tak boleh pula ni. Sekejap Okey. Pelan-pelan. Dia. Okey, sekejap. Okey, bengkel santai-santai kalau ada nak interrupt ke. Okey, saya kena upload balik sekejap. Berapa lama dia ambil masa untuk translate tu Azrul? Saya sepatutnya sekejap je. Tak, dia kan lama pula. Dia tengah upload ni. Sekejap Tak, saya rasa dia terus translate. Tak sampai seminit patutnya.
Lambat pula ni. Maybe file. Saya tak, sekejap ni. Tak line Sebelum ni, teruk tapi ni. saya tak try lagi. Line teruk ni. Pun saya Azrul pun- tunjuk dia punya output okey juga. Tunjuk output yang dah Sekejap, ditranslate. sekejap. Nak menunggu. Oh, okey. Sekejap Sabar Maria. Dengki betul lah. Excited. Sekejap saya tengok mana yang dah ditranslate. Sorry. Sekejap. Sekejap anak saya kacau sekejap. Okey. Kena bagi telefon. Okey. Sekejap. Okey, ni yang contoh yang dah translate oleh contoh yang dah ditranslate oleh ni, tapi yang ni saya dah guna Grammarly. Maksudnya saya dah proofread dia lah. Cuma Grammarly ni saya rasa kita kena, nanti saya tunjuk macam mana nak proofread Grammarly ni, cuma kita kena hati-hati sikit ada kadang-kadang ada perkataan dia yang tak sesuai so tak sesuai tu kita boleh ignore. Nanti saya tunjuk macam mana. Saya rasa ramai juga yang saya rasa kita semua ada account Grammarly kan. So gunakan sebaik mungkin saya rasa dia membantu juga. Okey, sekejap. Okey, ni contoh contoh mana yang paper yang Okey, ni sebenarnya paper undergraduate. Sekejap, saya ada tambah. Sorry sekejap. Macam mana saya nak jadikan dia supaya boleh di accept journal Okey, ni yang sekejap yang lain-lain tu memang direct daripada thesis PTA student. Okey, sekejap. Dalam paper ni, yang ni saya tambah sendiri game model ni. So nampak paper ni dia lebih, nampak PTA ni dia dah convert jadi journal, nampak dia lebih akademik kan. Ada gambar model. Model ni saya yang daripada thesis student tu saya tengok. Ni kita boleh create model So ni contoh yang ni saya tambah sendiri lah supaya boleh terbit. Actually dah di accepted dalam Journal Imaging Learning apa dah. Yuran dia dalam 1,400 je. Scopus. Saya lupa jurnal, tapi Journal Imaging Technology e-learning. Okey. Ni contoh yang dah ditranslate oleh sekejap, saya tak puas hati yang paper tadi okey, dah boleh. Sekejap. Okey, yang tadi tu dia akan detect Malay. Kita akan translate ke English dah kan? Takkan nak guna bahasa lain. Okey, translate. Ni slow sikit Okey. Okey, dah habis translate paper yang baby development augmented reality baby tadi. Okey, so kita download download.
Okey, ni dia dah, sorry, sekejap. Share screen. Okey, ni yang dah ditranslate tadi Kalau tengok sini memang ayat dia actually pakai Google Translate, tak apa cantik kan. Tapi still acceptable. Google Translate sekarang dia punya AI tu dah makin, saya rasa makin okey. So ni yang actually ni yang dah ditranslate oleh kita guna document translator tadi. Okey. So maksudnya kita tak buang masa kan. Tak payah nak copy paste satu-satu, nak translate. Okey. Okey, kalau tengok sini, okey, dia dah translate bahasa Inggeris Okey. Ada yang dia tak boleh translate sebab picture. Sekejap saya tunjuk contoh. Yang tu kita kena translate sendirilah. Kita kena buat. Okey, ni student saya punya So kita boleh hantar, kalau kita tak nak buat eksperimen, kita boleh hantar proceeding, contoh macam book chapter book chapter Springer ke. Sekarang banyak conference saya tengok offer yuran murah-murah, so kita boleh hantar situ sebab buat virtual presentation saja kan. So ada yang bagi yuran free IEEE ke gitu. Okey, ni yang dah ditranslate. Ini sebenarnya bahasa Melayu tapi dah ditranslate jadi bahasa Inggeris. So okey, dia memudahkan tugas kita sebagai akademik. Actually kita banyak benda lain nak buat kan. So okey, macam ni sebab dia picture dia memang tak boleh nak translate lah. So kita kena kalau kita nak guna gambar ni kita kena translate sendiri. Okey, tak siap lagi ni. So apa kita buat? Okey. Kita kena check bahasa dia dekat Grammarly Okey, Grammarly. Okey, Grammarly ni semua dah ada account sila kalau boleh gunakan Okey, ni benda-benda yang saya proofread guna Grammarly banyak ni. Okey, kita upload file tadi tu file baby yang ni yang bahasa Melayu, kita pergi download. Ni yang bahasa Inggeris punya. Kejap, size dia 6. Grammarly ni saya rasa dia kena, tapi kita try dulu. Okey. Grammarly ni support 4 MB dokumen dalam 60 pages. So apa yang saya buat? Okey, kita buka balik yang dah ditranslate tadi tu. Okey, download. Okey. Selalu size file besar dia disebabkan oleh gambar So, kejap. So, okey, gambar-gambar macam ni kita boleh buang dulu. Sebab dia boleh 4 MB Okey, dia tricky kat situ. Okey. Okay. Okey, macam gambar-gambar ni semua dalam bahasa Melayu, so kita kena tukar dia jadi, kalau nak bagi pembaca faham, so kita kena tukar bahasa Inggeris untuk pembaca luar faham. Okey, saya kena delete.
Okey. Saiz dia dah tinggal kurang daripada 4 MB So okey, insya-Allah kita boleh guna Grammarly. Okey. Upload. Okey, dekat Grammarly ni kita boleh set kita nak, selalu saya ambil knowledgeable, sini saya ambil formal. Okey, sini saya ambil academic. Yang ni saya ambil confident. Describe. Okey. Okey. Okey, so kalau tengok sini dia punya overall score English dia 81 So kira not bad lah, tapi still banyak yang kita kena repair. Okey, sekejap. Okey. Okey, so kalau tengok Grammarly ni, siapa yang dah pernah guna tahu kan, dia akan bagi kita cadangan nak ubah ke tak nak ubah ke. Okey, kalau kita nak guna, katakan nak guna significant. Okey. Okey, ni contoh. Okey, dia akan bagi kita cadangan yang baik lah. Sama kita boleh sama ada nak terima atau tak terima. Okey, macam ni dia cadangan saya guna buang by tu and then using. Okey. Okey, so kalau tengok kat sini, okey, still overall, kalau boleh nak jadi overall dia 100% so siapa yang dah pernah guna tu tak ada masalah lah nak faham. Okey, selain daripada tu, Grammarly ni dia juga boleh check plagiarism plagiarism. Kalau kita klik kat sini ni, okey. Okey, dia akan check. Itu Dr. Amelia katanya macam mana nak check plagiarism guna. Okey, kalau dekat sini dia dapat detect 2%. Okey, saya dah try. Sebenarnya plagiarism ni tak berapa komprehensif compare dengan Turnitin. Bila dah buat ni still kena check dengan Turnitin sebab saya try buat yang sini 2%, bila check Turnitin dia jadi 30%. So memang kena hati-hatilah. Okey. Kat sini okey, dia akan detect mana yang ubah. Okay, so kita boleh ubah lah ni. Kita boleh macam ni, memang rasa tak ada masalah ayat ni. Okey. Tu contoh contoh. Dia boleh check plagiarism Tengok kalau kat sini 2%. Okey, so dekat sini kita proceed je lah dengan dia punya cadangan tu Okey, ni contoh. Okey. Dia akan buat ayat tu lagi cantik lagi readable lah. Okey. So okey, ni contoh macam mana saya guna Grammarly. Okey. Macam mana saya translate dokumen PTA tu and then saya jadikan dia jurnal artikel okey, ni yang contoh-contoh yang dah download dokumen. Okey, yang ni saya buat pasal dental anxiety student buat pasal animation dental anxiety. Okey, yang okey, student buat sampai sini and then bab analisis ni saya minta bantuan daripada Fakulti Pergigian FGG ni untuk buat test result. Actually dalam tak ramai pun, dalam beberapa orang je. Dia untuk buat analisis ni sikit tentang animation
Okey, tajuk dia ni, the motivation for the treatment of dental anxiety among children using 3D animation. Okey. Nampak sebenarnya simple dia benda ni, tapi dia ada result untuk buktikan dia punya keberkesanan tu. Yang ni saya minta bantuan daripada FGG Okey. So saya kena masukkan nama dia, lupa pula. Okey. Ni ada tunjuk, this research was funded by the University Grant. Actually daripada kita punya dana pecutan Kalau dana pecutan tu habis, maybe sebab saya lah kot, sebab dah banyak dah claim dah ni. Okay. So, okay, selain daripada tu, katakan macam mana kita nak remove plagiarism contohlah, sekejap saya ambil satu Grammarly tadi. Okey. Sekejap Okey, dekat sini banyak sikit 6%. Okey. Okey, saya tunjuk contoh. Ni yang dia detect plagiarism Okey, kita katakan kita ambil ayat ni. Okay. Actually kita boleh paraphrase sendiri Tapi kalau kita nak guna, saya ada guna satu ni tapi dia berbayar lah. Sekejap saya panggil dia Quillbot. Dia guna AI juga Quillbot ni saya bayar RM35. Saya ambil sebulan je, saya try sebulan je ni. Sebab dia boleh. Okey, dekat sini dia boleh paraphrase ayat kita kepada mode standard, fluency, creative, suggestive, concision. Tengok mana yang sesuai Anik, Muhammad Anik. Diam. Okey Okey, ni dia contoh. Contoh ayat yang diubah. Yang ni macam tak sedap. Okay, cuba kita try fluency pula. Okey. Masih ni lebih kurang ayat dia. Okey, kemudian kreatif pula. Okey, and then subjektif. Dia akan paraphrase kita punya ayat Okey. Okey, contohlah. Okey, katakan kita dah ni. Kita copy. Masuk balik dalam yang ni tadi. Okey. Okey, dia dah hilang dah dia punya plagiarism tadi. So kita macam remove. Actually ni sesuai kalau kita ada macam conference paper tahun 2018 ke yang sebelum-sebelum ni yang saya tengok orang banyak. Actually paper conference saya tahun 2012 ni ramai orang rujuk, ramai orang buat citation. So saya plan nak ambil balik nak replace balik paper tu, tambah eksperimen maybe boleh terbit dalam jurnal. Sebab banyak paper saya yang 2012 tu paling banyak high citation dalam, saya rasa dalam berapa lah, dalam 30 citation macam tu. Okay. So, okay, ni contoh. Okay, lagi satu saya nampak function Quillbot ni. Okay, Quillbot ni dia boleh summarizer katakan kita buat, Muhammad ni, katakan kita buat SLR literature, systematic literature review. Okay.
Okey. Okey, summarizer ni kita ambil satu paper, satu jurnal artikel. Okey, katakan dia. Saya ambil paper saya sendirilah. Dokumen untuk dah alang-alang ni kan saya tunjuk semualah. Jurnal motivation. Okey, saya ambil. Okey, kita boleh nak summary long ataupun short Okey, kalau saya ambil short je. Summarize apa yang ada dalam paper saya ni, dia buat summarize Okey. Boleh juga buat dalam key sentence. Okey, kalau key sentence ni lagi senang nak baca apa isi kandungan. Okey. Daripada yang banyak-banyak tadi tu, okey ni dia buat contoh Actually ni macam pendek sangat. Okey, saya ambil panjang sikit. Okey. Okey. Dia ambil key apa? Isi-isi penting dalam artikel saya ni. Okey, contohlah dia memudahkan kita punya kerja So okey, lagi satu bila nak hantar jurnal ke kita punya reference tu sila kena update kena update yang kalau boleh ada yang terkini punya dan pastikan memang kita guna reference tu. Katakan macam saya ambil je satu ayat daripada satu artikel ni and then saya macam paraphrase sikit and then jadikan dia macam kita punya reference So saya banyak ambil yang 20 dengan lagi satu trik kita kena ambil kurang-kurang 2-3 reference daripada jurnal yang kita hantar tu Contoh macam kita nak hantar IEEE Access ke kita kena ambil tu jurnal Q1 kena hantar. Saya ada hantar satu jurnal PTA student saya jurnal JMIR Serious Game tu Q2 tapi masih dalam review lagi ada sebulan dah. Tu saya cuba jugalah walaupun saya target Scopus, saya try juga hantar ke jurnal Q juga student PTA mana tahu accepted ke. Okey, saya rasa benda ni straightforward je. Macam dokumen translator tadi tu. Okey. Translate dokumen online. Okey, kalau mana-mana siapa yang nak minta bantuan saya tu yang nak tolong translate tu bolehlah email saya PTA student. PTA student ada hantar kalau yang 2-3 tahun ni dia panggil D7 kan, D7. D7 tu memang complete student punya PTA So kat situ kita boleh translate. Kita boleh translate dia jadi bahasa Inggeris. Mana yang nak minta tolong saya tu boleh email saya boleh tolong. Actually bukan saya yang buat pun, sistem ni yang buat. Dia boleh translate So banyak kemudahan untuk akademik sekarang ni memudahkan tugas kita lah. Okey, saya rasa ada apa-apa soalan tak? Dr. Katim, Dr. Mariati. Cuba dulu nanti. Kena cuba dulu nanti. Okey, cuba dulu Okay, ada soalan Azrul? Boleh Dr. Mariati. Semalam ada kelas research method. Okey. So ada student tanya kalau sebab saya masuk tajuk apa tu paraphrasing kan. Okey. Dalam macam nak paraphrase betul dia kata boleh tak kalau kita guna quill bold tu untuk paraphrase sebab macam ni saya tu case dulu student masters dia memang tak dia macam mana Azrul? Okey. Kita diriin dia 60%. Lepas tinggi sangat. Betul saya katakan dia tak boleh ni dah kira plagiarism dah tinggi sangat. Saya tahu of copy paste. Lepas tu saya mengharapkan dia datang dalam 2 minggu lah kalau dia nak paraphrase sendiri kan. Rupanya dia hari datang balik turun drastically daripada 60% tu kepada entahlah 35 ke apa. Lepas tu saya kata tak boleh sebab FTSM 20%. And then 1-2 hari datang lagi dah 20%. Maksudnya saya kata macam mana boleh cepat sangat ni? Dia kata saya pakai software. So sorry lah panjang cerita dia nak bagi konteks tu. So isu dia sekarang ni kalau kita paraphrase guna software
sebab kalau untuk tujuan yang macam tadi tu saya nampak okey, tapi kalau macam contohlah kita just copy paste the whole document dan kita suruh QuickBooks tu buat. Dia student ni dia ambil betul. paper orang lain Dr. Mariati. Ya. Oh, Hanya dia patch lah, dia ambil beberapa paper, cuma dia apa dia buat, dia tak buat macam kita conventional LR tu kita baca, kita extract. Betul lah. Dia memang combine paper, copy paste. Oh tak boleh macam tu tak boleh kot. Sebab macam saya ambil dari paper saya sendiri tau. Saya paraphrase paper saya yang 2018, 2017 macam tu. Itu Azrul kena emphasize. Maksudnya kalau okey. our own paper, tapi ada satu lagi isu lain. Saya pernah jumpa sebab macam ni, my student sendiri jugalah dia publish different version of the paper, cuma dia paraphrase itulah jadinya ada satu term tu dipanggil self plagiarism. To what extent that you paraphrase, macam kita macam ulang siar lah kan paper tu in different wordings. So mengikut tahap lah kot, kalau dah sampai almost 3 suku paper tu kita macam paraphrase, walaupun paper kita sendiri pun tak boleh juga. Betul. Tak, macam saya ada limit. Kalau macam tak lebih 30% tu saya ambil paper saya tu. Macam saya target kalau macam dah 60-70 tu memang saya tak ambil lah paper yang tu. Dia still kena check Turnitin tau. Turnitin ni dia lebih komprehensif. Okey, macam ada satu paper itu saya tengok dah 60% kan. Ni memang saya tak ambil lah paper ni. So itu dia benda ni kita punya etika, kita sendiri kena jaga etika kita. Saya kena pesan benda tu jugalah. Betul, kena sebab budak-budak ni excited je, dia tak fikir kan. Betul. Macam kita boleh ambil je paper orang lain Dr. Mariati, kita paraphrase 100% kan. So dah jadi paper kita sendiri kan. Tu tak memang sangat teruk lah tu. Tak boleh lah macam tu. Okey, bila Azrul akan bagi talk lain emphasize yang tu lah. Saya buat etik dalam para press ni. Boleh. I think cara pun dia tak tahu. Okey, nanti maybe saya boleh buka untuk student, saya open untuk student kot. Tak payah maybe, memang awak kena. Okey. Nanti dah ada demand tu. Okey, nanti saya bincang sebab saya pun terfikir juga. Katakan saya ambil paper orang kan. Okey Dr. Mariati, katakanlah saya ambil paper orang, saya paraphrase 100% kan. Memang dah jadi paper saya sendiri kan. Tapi etika tu hancur lah. Saya pun rasa tak sedap hati kot. Tak sedap hati. Itulah, takut ada orang buat sama ada di luar sedar ataupun dalam kesedaran dia buat juga. Betul. Macam saya still check. Selain daripada grammar ni saya check Turnitin. Kalau dah lebih 60, kalau 30 acceptable lagi. Kalau lebih 60 memang saya tak guna dah paper tu. Tapi tengok tadi tengok Azrul check Grammarly 2%. Bila pergi so macam tak payah check lah Grammarly tu dah sebab macam langsung tak ada label kan? Betul. Actually dia tolong kita sikit je. Tapi kita still kena check Turnitin tu sebab saya check Grammarly 2%, bila pergi Turnitin dia jadi 25, 24 macam tu. Maksudnya yang data dia macam Turnitin kita boleh check macam kait saya boleh minta Cik Azmi ID ke? Betul kan Azmi? Azmi ada tak? Kena kalau dulu kita ada akaun sendiri tapi sekarang memang kena boleh minta Syazwan ke. So okey insyaAllah nanti Dr. Mariati saya buat bengkel untuk para preso etik Okey. Saya nak join. Boleh. Okey. Dr. Azrul. Ya. Nak tanya sebab saya lambat masuk. Okey. Saya nak tanya untuk online translator tu boleh terangkan lagi sikit tak? Macam mana cara dia? Okay. Itu free ke? Free je. Ni okey kejap saya buat balik Okey. Okey kita masuk ni. Macam saya Google Translate. Kita boleh buat nak translate ayat by ayat tu tapi macam lambat. So saya tengok kalau dokumen ni lagi cantik sekejap ni. Azrul, so far ni yang Azrul dah try yang inilah, yang website inilah yang bagus satu ni. Dia yang ada yang lain lagi bagus tapi mahal. Saya dia quote saya 6,000 ni dekat USD pula, dekat RM 1,000 berapa dah. Saya rasa 1,000 tu baik saya beli mi Bandung ke benda ke kan.
Mi Bandung buatlah Oh, sendiri. ini banyak. Di Bandung. Di Bandung Saya kena balik lah. betul. Saya boleh masak ni. Boleh. Adalah macam lain lah kalau 1,000 tu penerbitan jurnal ke, kalau 1,000 untuk just belum proofread lagi. Baru untuk translate je. Dia bahasa Melayu ni dia ada, bahasa Melayu pun ada proofread. Dia nama dia proof. P-R-U-U-F. Tapi saya tak try lagi. Saya tak tahu macam ni dia fungsi. Okey, Dr. Syam ni Dr. Syam ni cari upload file ni. Ni free Dr. Azrul? Free je. Yeah. Dia selalu dia pakai, dia punya engine ni Google Translate, tapi sekarang Google Translate saya tengok dia punya AI tu dah makin tinggi tau. Dan so ayat dia tu tak merapu sangat, kecuali daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu dia agak merapu juga. Kalau dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dia okey. Tapi still kena check. Kena buat proofread sikit lah. Okey, saya ambil satu bahasa Melayu punya jurnal. Dr. Azrul, Ya. dia ada limit tak paging ke apa ke untuk kita upload ni? Saya setakat ni yang saya buat macam tak ada. Kalau ada lah split dua file. Katakan 120 page, buat 60-60. Tu contoh macam saya buat Grammarly kan, kalau thesis student lah, dia lebih daripada 120, saya split dua file. Dia jadi 60, katakan 120, 60 page, 60 page. Okey, contoh saya ambil ER Monopoly ni contoh lah. Tak boleh, dia tak boleh. Okey, ada contoh tak boleh file lebih besar daripada 10 meg. Okey, kalau macam tu kita kecilkan dia. Kita jadikan dia kecilkan sikit. Okey, saya ambil file lain ni. Jurnal. Okey, ni boleh. Dia boleh support PDF, Word document. Actually banyak kan, kita banyak ada student-student yang hasilkan cuma bahagian testing je tu yang saya rasa kita kena buat, kena olah sikit dia punya bagi statistik tu. So kita kena minta tolonglah pakar-pakar statistik macam Dr. Katim, Dr. Azura. Letaklah nama Dr. Katim kan. Okey, tu dah dia sekejap je. Okey. Kalau dia kata, maksudnya dekat sini dia tak boleh translate semua tau. Maybe ada yang dalam kotak, ada perkataan yang dia tak ada dalam dictionary. Okey. Okey, dekat sini dia masih dalam proses. Sekejap je, tak sampai seminit saya rasa. Dia translate ni kira grammar semua dah betul ke ataupun kita masih Grammar tu okey, cuma kita still kena check Grammarly, Dr. Syam. Kita kena buat proofread sikit lah. Kalau nak hantar yang ke high impact, saya rasa better hantar yang professional punya proofread. Kalau Grammarly ni membantu juga tau sebenarnya. Dia memang banyak membantu. Jadi saya dapat akaun Grammarly tu, saya banyak saya check thesis student kan. Kena lambat ni. Okey, so nanti bila dah habis nanti kita boleh download ni, tak dia tersangkut dah ni 90%. Patutnya tak ada masalah Okey. Tak apa, Dr. Azrul terangkan je. Lepas tu kita boleh Okey, bila dah translate tu nanti dia akan jadi. Okey, ni contoh yang ni dia terus ni sebenarnya bahasa Melayu ni, tapi dia dah translate jadi bahasa Inggeris. Saya rasa ayat dia cantik kan, acceptable lah. Cuma kita kena bagi Grammarly. Okey. Format pun dia follow bagus. Format pun dia. So bila kita kena pandai-pandai lah nak tukar format jurnal tu Sebab actually apa yang saya buat, saya Grammarly dulu satu thesis ni dulu, and then baru pilih isi mana nak guna literature ambil part ni, and then result ambil analisis ambil part ni, yang discussion ambil part ni. Kalau ambil semua dah banyak sangat muka surat. Okey. Then kita kena tambah sikit lah ayat-ayat dia. Okey. So bila dah ni kita dah ada akaun Grammarly tu. So gunakanlah. Okey, contoh
okey ni yang tadi tu Kalau tengok kalau nak tengok Grammarly ni dia boleh check berapa persen dia punya Plagiarism. berapa persen dia punya cantik dia. Maksudnya 82% ni bahasa Inggeris tak berapa ni lagi lah. Dia kena kurang-kurang dia kena 99, 100 Dekat sini Grammarly ni dia akan bagi cadangan Kalau kita tak nak, ignore je. Okey. Saya suka Grammarly ni. Dia benda-benda macam ni tau. Dia cantikkan ayat kita. Maksudnya dia memang lagi satu yang ni. Apa? Dia paraphrase saya panggil ayat lah. Dia structure balik kita punya ayat. Yang kita translate tadi dia bagi cantik ni. Ni kita boleh pemilihan perangai hati-hatilah. Kalau kita rasa yang especially ni dah okey, tak payah ambil. Kalau rasa nak cantik, nak pilih yang lain kita boleh pilih lah. Student. Actually kalau paper yang kita translate, saya rasa plagiarism tak tinggi. Ni contoh saya check plagiarism dia. Yang memang kita translate daripada PTA student, saya rasa tak ada masalah. Dia punya 2% je. Kalau kita guna Turnitin pun memang tak banyak. Ini pun fakulti ni pun boleh out kan. Berapa banyak orang guna Faculty of Technology and Information Science ni. Okey, ada apa soalan lagi? So, dia Dr. Azrul, saya nak tanya. Dr. Azrul, saya nak tanya. Ya. Yang Quillbot tu, dia punya yang summarizer tu kan? Dia summarize okey tak? Relevan tak yang dia summarize? Sebab sekejap benar kan? Tengok hasil. Dia ada yang kena sebenarnya summarizer ni dia baru keluar hari Senin ni tu Dr. Katim. Dia baru sebelum ni beta tau, tak apa chat. Saya rasa yang ni okey jugalah. Maksudnya dia pendekkan kita punya pembacaan tu. Dia ambil isi-isi penting. Yang saya try semalam, saya rasa dia macam okey. Saya try tengok isi-isi penting tu kan. Isi-isi penting tu saya rasa dia macam okey. Kita boleh pilih summarizer ni, nak yang short ke, nak long ke. Kemudian nak buat dalam paragraph atau buat key sentence. Okey. Dia macam bantu kita lah kalau kita nak buat SLR ke, nak buat apa-apa review lah. Comprehensive review ke. Saya pun benda Quillbot ni pun saya baru belajar. Tadi tu saya baru terfikir yang Dr. Mariati cakap tadi, benda ni memang melibatkan etik lah. Kalau kita ambil paper orang lain, kita paraphrase tu memang jatuh lah kita punya credibility kan. Okay. Ni free tak Dr. Azrul? Ya? Ya free ke Quillbot? Ni kalau nak guna kalau free dia ada limit. So saya bayar RM37. Ni saya claim FRGS ni. Saya 37 tu untuk one account ataupun monthly ke macam mana? RM37 tu untuk monthly. Oh, okey. Tapi boleh guna semualah. Boleh guna saya suka ni dia ada yang mode standard, mode fluency. Kalau yang free tu saya rasa tak semua ni boleh guna. Boleh guna standard je ke? Standard je. Actually ni membantu kita, katakan kita ada paper proceeding kan tahun 2018 kita nak upgrade dia jadi paper, ada jurnal yang terima paper proceeding yang dah diubah lah 30% ke 40% macam tu. Dengan syarat kita kena masa submit tu kena submit sekali paper proceeding tu. Macam saya buat hari tu satu ni, dia nak paper proceeding saya tu. Still kita kena tambah eksperimen lah untuk tengok jurnal lah. Ada yang jurnal memang tak accept langsung yang paper yang dah terbit. Okey, saya ni tak adalah hebat sangat tapi bolehlah nak bantu sikit-sikit tu. Kalau nak tanya high impact tu tanya Dr. Katim lah. Yelah tu. Okey, ada soalan lagi? Kalau ada apa-apa boleh email ke, boleh WhatsApp ke. Nanti tu saya nak buat, cadangan Dr. Mariati tu saya nak buat bengkel etik untuk paraphrase ni. Betul. Memang sekarang student mudah tau kerja dia. Tu yang kita bimbang jugalah.
And then dia buat tu kan, kita pun maknanya kita pun tak tahu dia lebih advance daripada kita. Ya. Saya ni Ada pun saya pun satu lagi software. Ya, Sorry. Teruskan. Nanti saya cuba dalam bulan ni, bulan 10. Bulan ni saya try buat bengkel paraphrase ni. Itu kena wajibkan pelajar sarjana attend. Betul lah. Nampak dia sangat excited nak guna benda tu. Memang dia student akan excited guna benda ni sebab dia boleh detect, boleh avoid plagiarism kan. Saya rasa undergraduate pun kena itu juga ni. Ya, tak kata? Undergraduate pun kena juga ni. Dia betul juga. Dia less severe lah undergraduate SBM kan, tapi perlu jugalah, tapi kita ni kena emphasize more kepada saya terus teringat kes yang tu lah, student plagiarize tu. Jadi saya rasa Dr. Mariati boleh bangkitkan dalam pengurusan ke benda-benda ni kan. Saya bukan ahli pengurusan. Bukan Oh sorry. Azrul lah. Saya bukan. Saya orang kecil je. Saidah ada tadi? Dr. Saidah ada. Boleh. Tak pun nanti saya cakap dengan Prof Masri. Benda macam ni kan actually dah banyak tau. Lagi satu kita ada ref and write. Benda-benda tu semua avoid plagiarism. Macam apa smoke? Ada smoke. Smoke apa entah nama dia? Benda ada yang free tau. Tu yang student rancak tu dia excited kan. Tapi kalau kita dari segi akademik ni saya rasa kita guna untuk macam saya cakap lah tadi, saya akan ambil paper saya yang kurang daripada 30% je untuk saya revise balik. Berpada-pada lah nak guna pun, bukan dua dokumen. Ada paper saya yang dah 90% memang saya reject, 60% saya reject. Itu orang yang menjaga etika yang tak jaga tu sebab tak ada siapa perasan. Saya risau kalau student ambil paper orang tau. Paper orang dia paraphrase balik kan. Dah buat dah ada kejadiannya. Ada. Dah grad dah budak tu dan saya pun dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya rasa tu memang sangat tak beretika lah. So, ada apa-apa lagi tak? Pukul 11 saya ada bengkel, tapi bengkel tu nak isi, tak ada apa pun. Orang minta saya conduct macam ni nak isi IBR tu. Join. Azrul. Ya, boleh. Nak tanya, ada option lain tak daripada Quillbot ni yang katanya ada free kan? Ada yang cuba Dr. Hairul tengok Ref and Write. Ref and Write ni saya rasa dia terus install dalam Word. Dalam Word saya rasa. Ref and Write, apa lagi ya? Left and right. Ref, sekejap Ref and Write. Saya tak tahu. Saya rasa sekarang, benda ni sekarang semua berbayar lah Dr. Hairul. Tak ada yang free kot. Ni Ref and Write. Ni berbayar lah ni kalau dia tulis trial ni. Yang free saya rasa tak ada kot, tak ada. Benda ni sekarang memang membuat duit kan. Macam Elsevier tu saya ada hantar paper kat dia and then dia suruh proofread, mahal betul dia punya proofread. Okay, ni still kena bayar lah Dr. Hairul Azmi, saya tak tahu yang free. Bayar ni. Okay. Nak compare tak ni dengan Quillbot tu? Mana lagi bagus? Saya nampak yang senang nak guna Quillbot ni sebab dia terus kita boleh upload. Kalau tengok Quillbot ni, cuma Quillbot ni dia ada limit. Maksud saya bukan limit tu, limit karakter. Kalau untuk summarizer. Kalau summarizer dia 25,000 karakter je. Kalau katakan satu dokumen kita ada berapa karakter. Contoh. Boleh pinjam akaun Azrul kot nak test. Boleh. Bijak lah siapa cakap tu. Bijak. Idea yang bijak. Boleh.
okey katakan dia 25,000 karakter lah. Macam saya ada 28,000 karakter, dia ambil maksimum 25,000 je. Maksudnya dia akan summarize lah satu paper ni. Tadi Dr. Katim yang tanya dia punya Summarizer. dia punya summarizer ni okey ke tak? Bagi saya try balik untuk buat SLR tu, saya rasa dia okey. Bagi saya nanti orang lain kena try jugalah. Quillbone ni tu boleh minta fakulti bayarkan juga kot. Untuk akademik. Dia memang dia bagi kita isi penting. Saya nampak memang dia bagi isi penting. Dia AI ni saya tak tahu macam ni dia punya algoritma tu. Okey, saya rasa boleh check balik kan student PTA kita daripada tahun 2017 lah. Kalau 2016 tu dalam 2017 macam laporan teknik dia orang tu pendek sangat result pun tak banyak. Kalau boleh kita ambil thesis tu and then kita translate dia. Kalau masa submit tu kalau boleh masukkan sekali lah nama student sebab dia yang menulis kan. Walaupun kerja kita banyak juga. Tak kisah dah tu nak penulis pertama ke penulis kedua ke pengarang koresponden itu benda lain lah. So ini just selain daripada kita target jurnal high impact tu, saya rasa TDP pun nak minta kita ada jurnal Scopus, MySite, nak ada fakulti ada target dia sendiri lah berapa jurnal Scopus, berapa jurnal MySite. Okay. Saya rasa ada macam Dr. Siti Nuruda cakap itu ada lagi bajet untuk dana pecutan ni. Saya tak tahu sekarang ada lagi ke tak, tapi saya rasa macam ada. Sebab saya nak hantar lagi satu ni. So cepat-cepat So ada soalan lagi tak? Saya kongsi mana yang saya tahu tu tak ada slide, tak ada apa ke, saya santai-santai je lah. Kalau harap dapat membantulah para sahabat semua. Nanti saya bincang pasal yang kes Dr. Moyati, nanti saya bincang dengan Prof. Masri. Memang kita kena buat. Maybe saya buat 2 bengkel lah untuk undergraduate dengan postgraduate. Cadangan lah. Banyak lagi saya punya hikmat nanti kan. Okey, ada persoalan tak? Kalau tak ada, okey, kalau tak ada, terima kasih sebab sudi hadir ke bengkel masa PKPB waktu kan, ngamak timing dia kan. So kalau ada okey, katakanlah nak minta saya tolong translate tu pun, email je file tu and then saya tolong translate dan saya email balik. Tak ada masalah. Sebab tengah PKPB ni kan kita pun work from home. Banyak benda lagi satu, gunakan kesempatan masa PKPB ni untuk kita buat Grammarly cari balik. Katakan ada thesis student bahasa Inggeris ke, kita boleh check balik. Maybe masa dia proofread dulu tak berapa cantik. Biasalah kan kalau proofread ni ada yang professional, ada yang tak berapa professional, ada yang dah proofread kata professional tapi still kena reject juga kan. Itu yang kita kena proofread balik. Macam proofread ni dia ada bidang-bidang dia sebenarnya. Kalau yang sains komputer lain, medical lain. So kena pandai cari proofread especially kalau kita nak hantar ke high impact journal. Okey, ada apa-apa lagi tak? Tadi saya rasa ada kedatangan boleh minta Cik Azmi kalau tak ada, mana yang tak boleh scan tu. Okey, Dr. Saidah dah keluar dah, kalau tak boleh pesan kat dia. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi tak? Dr. Katim, Dr. Mayati, Dr. Adi? Sekarang tak ada, maybe later. Tak ada. Maybe later. Kalau ada apa-apa WhatsApp dia. Saya memang saya aktif kan kat grup WhatsApp tu. Okey. So terima kasih sebab sudi hadir, sudi datang. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama.